Anugerah tokoh wanita da'i mukminat ummah 2002. Kita tak boleh rujuk pada Tengku Anis. Aisyah Dekat Negeri Terengganu 2022. Suruh dia lah jaga. Nona Motivator Awards 2022. Wanita anak kelahiran Terengganu Darul Iman. Untuk itu, ampun tuanku, Patik mau untuk mempersilakan yang berbahagia Alhamdulillah Ustazah Asma binti Harun untuk memulakan ceramahnya dan mengetuai tadarus Al-Quran pada petang ini. Mohon dipersilakan. Ampun tuanku. Subhanallah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis binti almarhum Tengku Abdul Hamid, yang dihormati pengacara majlis yang berusaha Encik Azimi bin Mahmud, seterusnya yang beramat berusaha Rosnazli bin Haji Amin, yang dipertua Majlis Perbandaran Kota Baru Bandaraya Islam, dan yang amat berbahagia Datin Bentara Kanan Datin Hajah Siti Zabidah binti Abdul Hamid selaku isteri Menteri Besar Kelantan, yang amat berusaha Tuan Haji Zulkifli bin Abdul Rahman, yang berusaha Puan Syaridah binti Hamad, yang berusaha Puan Hajah Norashikin binti Haji Muhammad Tab, Yang Mulia Tengku Aniza binti almarhum Tengku Abdul Hamid, yang berhormat Rohani binti Ibrahim, yang berbahagia isteri-isteri Esko, dan yang berbahagia datin-datin, ahli jawatan kuasa program, muslimin muslimat yang hadir di sini dan juga yang hadir secara live. Saya mohon izin Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis binti almarhum Tengku Abdul Hamid untuk memulakan majlis, insya-Allah. Kepada hadirin dan hadirat sekalian, insya-Allah kita akan bersama-sama membacakan petikan ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat 41 hingga ayat 45. Insya-Allah saya akan membacakan daripada ayat demi ayat, dan muslimin muslimat hadirin hadirat sekalian boleh mengikuti selepas saya berhenti. Saya akan baca satu ayat, berhenti, dan hadirin hadirat boleh ikut selepas itu. Dan insya-Allah kita sama-sama memulakan majlis kita, majlis tadabbur Al-Quran ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, boleh ikut ya sama-sama semua hadirin-hadirat. Saya ulang lagi sekali, kemudian semua yang hadir mengalungkan bersama-sama, menzahirkan suara semua, insya-Allah, demi menunjukkan rasa cinta kita kepada
Ayatul Quran kalamullah. Okey, saya mula lagi sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kami mohon berlindung daripada-Mu ya Allah, daripada syaitan yang direjam. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 41 yang bermaksud,
keluarlah kamu beramai-ramai untuk berjihad pada jalan Allah. Sama ada dalam keadaan ringan, iaitu mudah bergerak, ataupun dalam keadaan berat, disebabkan pelbagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat 42. Kalau apa yang kamu serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu yang berfaedah, yang mudah dicapai dan perjalanannya sederhana, nescaya mereka yang munafik itu pasti akan mengikutimu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka, dan mereka akan bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, kalau kami mampu, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta tentang tidak sanggupnya mengikutimu. Ayat 43. Allah memaafkanmu, wahai Rasulullah. Mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? 44. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak turut berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. 45. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan yang hati mereka sangat ragu-ragu. Oleh itu mereka sentiasa bingung, teragak-agak dalam keraguannya. Sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang mulia. Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis, hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita menghayati apakah yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Gambaran umum kandungan surah yang dinamakan surah At-Taubah ini ialah, surah ini juga dinamakan beberapa nama. Antaranya adalah Bara'ah. Seterusnya At-Taubah, membawa maksud penerimaan taubat ke atas orang yang beriman. Al-Muqashqishah, iaitu pembebasan daripada golongan musyrikin. Al-Mubathirah, iaitu membongkar rahsia golongan munafik. Dan di sana banyak lagi nama-nama yang diberikan untuk surah ini. Untuk makluman semua hadirin hadirat, apabila sesuatu surah diberikan nama begitu banyak ataupun nama tempat diberikan begitu banyak, itu adalah satu petunjuk daripada Allah bahawa surah ini mempunyai fadilat dan kelebihan yang tidak ada pada surah yang lain. Fakta yang kedua berkaitan dengan surah At-Taubah. Surah Bara'ah ini tidak dimulai dengan bismillah, dan ia hanya berlaku pada surah ini sahaja. 114 surah di dalam Al-Quran, inilah surah yang tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana dikatakan oleh Ibnu Abbas, dan kita tahu Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi berhijrah, beliau baru berusia 3 tahun. Saat Nabi wafat, umurnya baru 16 tahun. Tetapi beliau adalah ulama tafsir Al-Quran yang begitu hebat, kerana beliau sempat membesar bersama dengan Nabi SAW. Bila kita bertemu dengan nama Ibnu Abbas, kita perlu ingat beliau adalah orang yang paling banyak berjasa kepada penafsiran Al-Quranul Karim. Maka Ibnu Abbas menceritakan kenapa surah Bara'ah ini tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana maksud Bismillahirrahmanirrahim, iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan ini, menunjukkan keamanan, menunjukkan kesejahteraan. Tetapi surah ini turun adalah pada situasi perang. Pada situasi perang yang sangat menguji keimanan, yang mana perang ini
adalah perang yang membezakan di antara golongan munafik dan golongan yang mukmin. Bukan hanya membezakan dengan golongan musyrik. Subhanallah. Perkara yang ketiga berkaitan dengan surah At-Taubah ialah ianya merupakan surah yang ke-9 dalam turutan Al-Quran. Dia adalah surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah. Subhanallah. Bermaksud surah ini turun selepas Nabi melakukan hijrah daripada Mekah ke Madinah. Mempunyai 129 ayat. Surah ini diturunkan di dalam peperangan Tabuk tahun ke-9 Hijrah. Bermaksud 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Hadirin hadirat sekalian, subhanallah, bahagian terawal surah ini sehingga ayat 41 mengandungi dorongan supaya berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga dengan nyawa. Manakala bahagian kedua surah ini menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik dan niat jahat mereka, dan surah ini berakhir dengan perbandingan yang jelas antara golongan yang beriman dan golongan yang munafik. Subhanallah. Sekarang saya ingin menarik perhatian hadirin hadirat. Kita akan pergi kepada tafsir ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, iaitu ayat yang ke-41, yang mana bermaksud, keluarlah kamu beramai-ramai untuk berjihad pada jalan Allah, sama ada dalam keadaan ringan, dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang, ataupun dalam keadaan berat disebabkan pelbagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk menegakkan Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Hadirin hadirat sekalian, ayat ini menggesa kita semua. Bukan hanya ditujukan kepada sahabat Nabi ketika zaman tersebut, tetapi ia adalah ditujukan kepada setiap jiwa yang membaca, setiap daripada kita dengan kapasiti masing-masing. Subhanallah, jihad terbahagi kepada 3. Pertama, kita jihad melawan musuh. Yang kedua, kita berjihad melawan syaitanir rajim. Yang ketiga, kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Subhanallah. Dalam jihad melawan hawa nafsu ada 4 perkara yang kita perlu berjihad setiap hari. Yang pertama, kita berjihad menuntut ilmu. Kita tempuh susah, kita tempuh perit, kita tempuh penatnya menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, kita perlu berjihad melawan hawa nafsu dalam mengamalkan ilmu yang kita belajar. Allahu Akbar. Kerana ilmu tanpa amal ibarat seperti pokok tanpa buah. Yang ketiga, kita perlu berjihad melawan hawa nafsu dalam menyampaikan ilmu. Kadang-kadang kita dihina, kadang-kadang kita dikecam, kadang-kadang kita disalah anggap. Namun kita tetap teguh menyampaikan ilmu dalam kapasiti masing-masing. Seorang ibu tetap istiqamah menyampaikan ilmu pada anaknya. Seorang isteri kepada suaminya, suami kepada isterinya. Begitulah perlunya kelangsungan menyampaikan ilmu. Dan yang keempat, kita perlu berjihad melawan hawa nafsu dalam sabar menanggung beban dakwah. Subhanallah. Hadirin hadirat, laluan jihad berbeza. Ada orang berjihad di medan perang, masih berlaku sampai sekarang. Ada orang berjihad dengan harta bendanya. Ada yang berjihad dengan ilmu, berjihad dengan waktu, dengan tenaga, dengan menyuruh kebaikan dan cegah kemungkaran. Para raja berjihad dengan caranya, para rakyat berjihad dengan caranya, para pemimpin dengan caranya, dan para rakyat juga berjihad dengan caranya. Mudah-mudahan kita semua menyahut seruan ayat 41 ini dengan kapasiti masing-masing. Subhanallah. Kisahnya muslimin muslimat, Allah memerintahkan umat Islam ketika itu keluar berjihad bersama Rasulullah dalam peperangan Tabuk, yang mana peperangan ini sangat mencabar. Perang ini berhadapan dengan kuasa besar di kalangan tentera Rom. Maka
Perintah Allah ketika itu tidak kira sama ada senang atau susah, yang tua ataupun muda, yang sehat ataupun sakit, yang kaya ataupun miskin, yang sibuk ataupun lapar. Semuanya Rasulullah mewajibkan keluar berperang. Namun ada golongan yang bertemu dengan Nabi meminta izin supaya tidak turut bersama-sama dalam perang Tabuk ini dengan pelbagai alasan yang direkakan. Lalu Nabi memberikan keizinan supaya mereka tidak menyertai. Sedangkan mereka itu adalah golongan munafik yang hanya mereka reka sahaja alasan. Suruhan berjihad ini lebih baik sebenarnya untuk kita semua jika kita mengetahui. Sebagaimana sabda Nabi SAW, takaffalallahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihadu fi sabilihi wa tasdiqu kalimati an yudkhilahu jannah aw yaruddahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ma'a ma nala min ajrin aw ghanimah. Yang bermaksud Allah memberi jaminan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Dia tidak keluar melainkan untuk berjihad di jalan Allah dan membenarkan kalimahnya dengan memasukkannya ke dalam syurga atau mengembalikan ke rumahnya yang dia keluar darinya dengan mendapat ganjaran dan harta rampasan perang. Allahu Akbar. Hadirin hadirat sekalian, izinkan saya bercerita kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah. Abu Talhah adalah sahabat Nabi yang Allah panjangkan umurnya sehingga Abu Talhah ini sempat hidup di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Allahu Akbar. Maka Abu Talhah ini adalah seorang sahabat Nabi yang mengikuti peperangan demi peperangan daripada zaman Nabi sehingga zaman sahabat-sahabat Nabi menjadi pemerintah. Pada satu ketika beliau membacakan firman Allah yang kita bacakan tadi, iaitu ayat 41 tadi, iaitu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Keluarlah kamu beramai-ramai sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah. Lalu beliau pun terus berkata kepada anak-anaknya, aku melihat Tuhan menyuruh kita keluar berjihad tak kira tua ataupun muda. Maka persiapkanlah diriku, wahai anak-anakku. Allahu Akbar. Ketika ini Abu Talhah sudah tua, sudah amat tua. Namun apabila tiba pada ayat ini, dia terus bangkit. Jiwa muda, jiwa jihadnya kembali membara. Lalu memerintahkan anaknya menyiapkan dirinya. Lalu anak-anaknya memujuknya, semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya kamu telah berjihad bersama Rasulullah sehingga Rasulullah wafat. Kamu telah berjihad bersama Abu Bakar sehingga Abu Bakar meninggal dunia, dan bersama Umar sehingga Umar meninggal dunia. Maka sekarang wahai ayahandaku, biarkanlah kami pula yang berjuang menggantikan engkau. Namun beliau tetap bertegas untuk keluar berjihad hingga menyeberangi lautan lalu meninggal dunia. Anak-anak beliau tidak menemui pulau untuk menguburkan jasadnya, melainkan setelah 9 hari barulah jenazah beliau dapat disemadikan. Dan sehingga 9 hari dicari-cari tempat untuk dikuburkan jenazah Abu Talhah, Sa'id bin Musayyab jihad sedangkan sebelah matanya telah pun buta. Dikatakan baginya, sesungguhnya kamu seorang yang sakit dan uzur. Lalu beliau berkata, bukankah Allah telah menyeru agar kita keluar berjihad bersama-sama, sama ada yang sihat ataupun sakit? Jika aku tidak mampu berperang, nescaya aku akan meramaikan tentera dan menjaga barangan tentera. Allahu Akbar. Selesai sudah kita tadabbur ayat yang pertama, iaitu ayat 42. Secara ringkas untuk tadabbur ayat yang pertama tadi, ayat 41. Mohon maaf,
Dan sekarang kita berpindah tadabbur ayat 42, yang mana subhanallah, ayat 42 ini sinopsis ataupun secara umumnya Allah mencela golongan yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, iaitu mereka yang meminta izin daripada Nabi Muhammad untuk tidak turut serta dalam peperangan. Allahu Akbar. Jika urusan dakwah ini adalah balasan harta yang mudah dicapai, sudah tentu mereka akan bersegera. Namun, tuntutan untuk mengikuti perang Tabuk ini, hadirin hadirat sekalian, tidak ada janji apa-apa daripada Nabi, melainkan Allah dan Rasulnya. Dan peperangan ini dibayangkan kekalahan yang besar, kematian yang dahsyat. Jadi, bagi orang yang munafik, yang mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam hatinya penuh dengan keraguan, akhirnya mereka mencari-cari alasan. Dan Allah mengkhabarkan dalam ayat 42 ini, mereka nanti akan bersumpah kepadamu, wahai Muhammad, setelah kamu pulang daripada Tabuk nanti, mereka akan segera bertemu dengan kamu dan mereka akan berkata, kalau kami mampu, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Kita sebagai umat Islam tidak boleh bersikap demikian. Tidak boleh mencipta alasan apabila seruan untuk berjihad, mengorbankan masa, tenaga ataupun wang ringgit kita untuk agama Allah ini. Dan golongan seperti ini semakin ramai pada hari ini yang mencari-cari alasan untuk tidak bekerja untuk Islam. Saya bersyukur Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis, saya dulu belajar di bumi ini, di negeri Kelantan, di Sekolah Muhammadi Lil Banat selama hampir 6 tahun, peralihan sampailah habis SPM. Dan semua adik-beradik saya kebanyakannya ibu bapa saya akan hantar di Kelantan, mengambil barakah bumi Serambi, Mekah. Dan di sini lahirnya ramai pejuang agama Allah, para alim ulama. Saya berasal daripada Terengganu, jadi saya memang boleh kecek Kelantan boleh ada lah. Sebab membesar, maksudnya remaja itu di sini, dan sangat mencintai, ibarat di sini saya pulang ke kampung halaman, subhanallah. Dan masa saya kecil, masa saya sekolah menengah, Yang Mulia Raja, subhanallah, kadang-kadang Yang Mulia ada turun ke sekolah mahal. Kami sangat gembira, termasuklah saya. Kita beratur, kita menunggu-nunggu kehadiran. Terasa Yang Mulia, Yang Maha Mulia Raja sangat dekat dengan rakyat. Subhanallah, sebab itu tidak pelik. Saya sendiri rasa sangat beruntung dan berterima kasih kerana Kajani Kelantan menjemput saya, dan saya tahu yang dihadiri adalah Yang Maha Mulia Raja. Subhanallah, ketika sebelum saya sampai ke sini, saya kata dulu, masa saya sekolah menengah di Mahad, kami berebut-rebut untuk mengambil ruang dapat melihat. Tetapi hari ini dalam majlis seumpama ini di bulan Ramadan yang mulia ini, maka Allah menemukan kita di sini. Moga di syurga Allah kita akan disatukan. Amin ya rabbal alamin. Jadi subhanallah, saya ingin menyebutkan bahawa Kelantan adalah sebuah negeri. Bukan hanya Kelantan, semua negeri di Malaysia ini. Namun Kelantan telah lama menerajui perjuangan Islam yang begitu jelas sekali di bawah almarhum Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Ni'mat. Subhanallah, Allahu Akbar. Almarhum Tuan Guru merupakan anak murid kepada almarhum moyang saya, Tuan Guru Haji Abbas. Pernah belajar di pondok. Jadi keluarga kami agak rapat, Masya Allah. Jadi Kelantan menerajui banyak perkara dalam memperjuangkan Islam, melakukan banyak perubahan. Dan hari ini kita melihat pemerintah atau pemimpin kerajaan negeri Kelantan terus menerus mempergiatkan usaha dakwah. Mudah-mudahan Kelantan adalah sebuah negeri yang termasuk dalam firman Allah, baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Sebuah negeri yang Allah limpahkan kebahagiaan, rahmat, kebaikan dan juga diampunkan. Mudah-mudahan Kelantan khususnya dan seluruh Malaysia umumnya, bukan hanya kita akan masuk syurga sekeluarga, bukan hanya kita akan masuk syurga senegeri, insya-Allah kita akan masuk syurga senegara dengan pemimpin-pemimpin yang beriman dan ikhlas. Sekarang kita akan berpindah ke ayat 43.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur dengan kasih sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Allah memulakan firman-Nya ayat yang ke-43 ini dengan kalimah Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Barulah Allah berikan teguran. Inilah kaedah yang Allah tunjukkan. Contohnya jika kita nak marah pada suami, ada sesuatu perbuatan yang sangat besar yang menyebabkan kita sangat terasa hati. Lalu kita mulakan ayat, sayang ataupun abang, saya maafkan abang. Tapi, subhanallah. Subhanallah, Allah memulakan firman ini dengan ayat, Allah memaafkanmu wahai Muhammad. Barulah datang teguran Allah terhadap Nabi. Allah menegur, mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta? Kerana apa? Kerana Allah sebenarnya memerintahkan semua pergi perang. Tidak kiralah siapa pun yang sakit ataupun yang sihat. Maka apabila ada orang yang tetap tidak turut berperang, maka itulah orang munafik. Boleh jelas membezakan siapa munafik, siapa orang yang beriman. Namun apabila Nabi telah beri keizinan supaya mereka ini tidak mengikuti, maka sukar sekali untuk dibezakan siapakah orang yang beriman, siapakah orang yang munafik. Subhanallah. Seterusnya, ayat yang ke-44. Ayat ke-44 ini mengandungi tentang sikap orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka tidak meminta izin untuk tidak keluar berjihad. Malah apabila mendengar seruan jihad, mereka terus bangkit berjuang di jalan Allah. Mereka terus bangkit berjuang di jalan Allah dengan korbankan harta dan nyawa, kerana mereka melihat jihad merupakan jalan untuk mencapai redha dan untuk mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sebaik-baik kehidupan manusia adalah seseorang yang memegang kendali kudanya dan bergegas untuk berjihad di jalan Allah. Setiap kali mendengar suara musuh yang menakutkan atau sangat mengerikan, ia melompat ke atas belakang kudanya melawan musuh dalam keadaan mengharapkan kematian syahidnya. Allahu Akbar. Hadirin hadirat sekalian, ayat yang terakhir, Masya Allah, ayat yang ke-45, yang mana ayat ini ialah menceritakan tentang orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang mereka meminta izin untuk tidak turut berjihad kerana mereka melihat infakkan harta dan jihad itu tidak ada manfaatnya untuk bahagian dunia. Inilah tabiat orang munafik dan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Subhanallah. Sebagai kesimpulan bagi perkongsian kali ini, subhanallah, di dalam Al-Quran terdapat 10 tempat yang mana Allah menyerukan kita berjihad dengan harta dan juga nyawa sekaligus. Dalam ayat yang lain masih banyak lagi seruan jihad, tetapi tidak disertakan bersama. Maksudnya ada 10 ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah menuntut kita melakukan jihad serentak nyawa dan harta. Namun 9 tempat ataupun ayat didahului dengan jihad harta, manakala satu saja yang didahului dengan nyawa. Subhanallah. Maka di sini para alim ulama menyebutkan tuntutan jihad dengan harta lebih banyak berlaku dan lebih banyak memerlukan, lebih banyak diperlukan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Harta adalah sesuatu yang amat dicintai oleh kita semua. Kita akan mengorbankan masa, tenaga, bahkan nyawa kita, subhanallah, untuk mengumpulkan harta. Namun apabila kita mampu mengorbankan harta untuk agama Allah, ia adalah satu bukti yang nyata, burhanun, yang mana disebutkan oleh hadis Nabi, sadaqatun burhanun, sadaqatun junnah. Sedekah adalah bukti, sedekah adalah perisai yang akan menjadi benteng daripada api neraka.
Allahu Akbar. Maka, Masya Allah, apabila kita mampu mengorbankan harta kita, emas dan perak kita, wang dan ringgit kita untuk agama Allah, itu adalah satu bukti bahawa kita mencintai Allah melebihi segala-galanya. Bukti bahawasanya kita mencintai Allah melebihi daripada apa yang kita kumpulkan di dunia ini, kerana mengharapkan balasan di akhirat. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum." Berjihadlah melawan golongan musyrik dengan harta kamu, nyawa kamu dan juga lidah kamu. Allahu Akbar. Maka marilah sama-sama hadirin hadirat sekalian, kita membelanjakan harta kita untuk agama Allah, untuk membantu perjuangan pejuang-pejuang agama Allah. Yang kedua, kita membantu menyara anak-anak yatim, anak-anak asnaf fakir miskin. Seterusnya kita memenuhi keperluan al-fuqara ad-du'afa, orang-orang yang lemah, asnaf fakir miskin, lagi-lagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Seterusnya, kita berusaha menjaga kebajikan ahli keluarga yang terdekat. Itu adalah tuntutan yang paling utama. Cuba kita lihat, mungkin ada adik-beradik kita yang susah, mak saudara, tok saudara, sepupu, sepapat, nenek, moyang yang jauh ataupun dekat, namun hubungan silaturahim. Kerana ingatlah ada satu peringatan Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang mereka yang memberi sedekah kepada yang jauh, tetapi tidak memberi kepada yang dekat. Kerana saya percaya, dan kita semua percaya, jika kita semua membantu sanak saudara ahli keluarga, sudah pasti tidak ada yang melarat. Namun kerana ada ramai lagi umat Islam yang tidak memahami tuntutan membantu keluarga yang terdekat, namun apabila suruhan jauh, dia bersegera bersedekah, maka ramainya yang melarat, ramainya manusia yang tidak dapat dibantu oleh ahli keluarga sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka sekadar itu perkongsian daripada saya. Mohon ampun daripada Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis. Mohon maaf daripada semua sekiranya ada salah dan silap dalam tutur kata. Terima kasih daripada saya buat semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa, dan kita mampu beramal dengan segala ilmu yang kita belajar, dan Al-Quran yang kita baca di dalam bulan Ramadan khususnya menjadi satu syafaat penolong kita di hari akhirat kelak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, demikian tadi tadarus Al-Quran yang telah dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Majlis merekamkan ucapan juga terima kasih. Bersempena dengan majlis keberangkatan Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis binti Almarhum dan majlis tadarus Al-Quran dan yang sumbangan, dan berikut ini adalah majlis sumbangan akan dilangsungkan. Ampun tuanku, tapi mohon untuk mempersilakan yang kedua majlis perpadaran Kota Baru pada Raya Islam dan isteri menghadap menyambut khususnya mengiringi Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Tengku Anis binti Almarhum Tuanku Hamid berangkat mencapai duli melangsungkan pemilihan. Mohon dipersilakan. Ampun. Mohon dipersilakan 100 penerima yang akan menjunjung kurniaan daripada Yang Maha Mulia Raja Perempuan Tengku Anis binti Almarhum Tuanku Hamid menghadap untuk menjunjung kurniaan. Dipersilakan. Pusing pada audiens. Dah boleh, kamu dah boleh cabut tu, sebab nak mudahkan pergerakan. Kena pakai ajar. Ini kan ketat kan? Kamu buat macam ni.
Kamu kena pusing. Mengajar. Bawa dulu pada saya. Saya nak buat penutup. Okey. Subhanallah, terima kasih pada semua yang turut hadir dan menyaksikan majlis pada petang ini. InsyaAllah selesai sudah. Sekarang saya hanya menunggulah majlis selesai. Terima kasih kepada Kerajaan Kelantan dan terima kasih juga kepada rakyat Kelantan dan terima kasih kepada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.